Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersiaran sekali lagi, dan pada malam ini kita akan cuba mengupas tajuk berkaitan dengan banjir di Kota Belud, Sabah. Okey. Banjir yang berlaku pada 28 hari bulan 2020, okey, di mana 6 daerah di kawasan pantai barat Sabah terjejas teruk. Antara yang terjejas teruk adalah Penampang dan Kota Belud. Okey, saya bercerita pasal Kota Belud sebab jujurnya saya asal daripada Kota Belud dan saya memahami isu berkaitan dengan masalah banjir ini. Pemimpin silih berganti, lepas tu cadangan dan segala yang berkaitan dengan penyelesaian ini banyak dibincangkan. Malahan saya kalau tak silap sebanyak 52 juta peruntukan untuk tahun ni 2018 ke 2019 ke dalam bajet untuk penyelesaian masalah ini dan kajian. Dan atas dasar kajian ini jugalah CM telah memutuskan agar dipercepatkan. Tidak perlu buat kajian, dan kita tahu dia kata banyak kesan sebab utama kenapa berlakunya masalah banjir di daerah Kota Belud. Okey, untuk membicarakan masalah banjir ini, saya sebenarnya bercadang dan telah cuba mencari rakan-rakan yang mana boleh memberikan pandangan berkaitan dengan permasalahan banjir di Kota Belud. Jadi untuk malam ini saya cadangkan untuk kita terja, Ketua Angkatan Muda Keadilan Kota Belud, iaitu Saudara Ramjis, dan juga dipahamkan beliau ini merupakan penasihat kepada Kelab Belia Tamau, kalau saya tak silap lah. Okey, jadi kalau silap saya tolong betulkanlah. Okey, jadi kita cuba hubungi beliau dan kita tanya masalah sebenar berlakunya masalah banjir ini. Kejap, kita hubungi dia. Harap-harap dia angkatlah. Okey, dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar KMK? Kabar baik tuan, alhamdulillah, kabar baik. Boleh bercakap ke ni tuan? Boleh, tidak masalah. Tiada masalah. Jadi saya dipahamkan tuan punya tempat pun terlibat dalam banjir. Betul tak? Iya tuan, masih fobia lagi ni dengan kawasan banjir dengan banjir. Oh, masih fobia lagi ya? Masih fobia lagi. Jadi macam mana pendapat tuan berkaitan banjir pada 28 hari bulan lepas? Okey, pandangan saya banjir ini adalah merupakan banjir yang terbesar lah, julung-julung paling yang melanda di kawasan Kota Belud. Okey. Sebab secara keseluruhannya kampung di kawasan kampung di Kota Belud ini banyak yang terjejas. Banyak yang terjejas, malahan harta benda dan banyak yang terjejas selain daripada tanam-tanaman itu. Begini, dalam laporan baru-baru ini kenaikan air itu pada ketiga itu mendadak, dalam tempoh setengah jam dia mendadak. Dia arus air dan pengairan itu semakin deras. Oh, dia cepat ke tuan? Bukan macam selalu Pak? Sedang cepat. Habis saya selalu mengikuti laporan-laporan daripada Jabatan Pertahanan Awam
Saat derajat itu kenaikan dia memang terlalu mendadak. Oh. Dia sebenarnya tuan, kalau kita sebab tuan tinggal berdekatan dengan kawasan sungai ya? Iya betul. Okey. Jadi adakah sebab masalah tempoh hari yang pasal Gunung Kinabalu itu? Itu salah satu sebab ialah akibat daripada runtuhan itu kan. Runtuhan itu. Struktur tanah di kawasan Kadamai itu yang kita nampak banyak struktur batu yang rosak, dan ini menyebabkan di kawasan sekitar dia mendapat terbias dia. Salah satu dia ialah di kawasan Kampung Lilun lah. Oh, okey. Macam mana tuan? Dapat juga maknanya dari sudut kedalaman sungai itu. Boleh bawa lagi masuk itu kereta Okey, begini. Laporan baru-baru ini pada, kalau saya tidak silap, 27 hari bulan dikeluarkan jam 7. Secara keseluruhnya jalan-jalan utama tidak dapat dilalui oleh jentera berat dan jentera kecil, kendaraan kecil. Rata-rata dia. Kira truk sudah itu kalau tidak dapat dilalui oleh jentera berat. Biasanya kalau tidak dapat dilalui jentera berat ini, air itu deras Pak? Ya betul kan. Jadi dari sudut bantuan, dari sudut bantuan macam mana tuan? Bantuan okey. Setakat ini bantuan yang bagaimana tuan? Okey, contoh macam daripada saya tuan lah sebagai Ketua Angkatan Budak Keadilan di Kota Belud itu, cabang Kota Belud. Jadi usaha-usaha tuan macam mana untuk membantu masyarakat, ataupun tuan sebenarnya terperangkap tidak dapat keluar untuk membantu? Secara jujurnya saya terperangkap dalam Jadi tuan ini pun rupa-rupanya salah seorang bangsa jugalah. Saya salah satu mangsa banjir pada ketika itu. Aduh. Makna kita tidak ada gerakan lah, tidak dapat membantu golongan-golongan yang lain lah yang terjejas ini. Okey, setakat bantuan itu saya ambil pendekatan di peringkat kampung sahaja. Okey. Khususnya di kawasan saya sendiri pada ketika itu saya berhubung dengan komuniti kampung melalui media WhatsApp. Saya maklumat kepada mereka, air ini memang sentiasa naik dan kita harus bersiap-siap pada ketika itu. Dalam sekitar jam 12 saya buat rondaan di sekitar kampung pada ketika itu. Ialah maklumlah saya tidak dapat melalui jalan-jalan utama mengandalkan arus air itu terlalu kuat. Deras Saya buat rondaan di sekitar kampung sahaja dan memastikan komuniti kampung sudah pun bersiap-siap. Alhamdulillah kami pada ketika itu bersedia dan barangan pun sudah dialihkan di kawasan yang lebih tinggi lah dari sebelumnya. Okey, dari sudut persediaan itu, saya rasa memang semua orang tidak bersedialah menghadapi situasi itu kan, tidak dijangka terlalu cepat. Ya betul. Tetapi pada ketika itu arus air di kawasan Lilun ini agak lambat sedikit berbanding dengan kawasan lain seperti Manunggu, Isiatai. 2 jam, selang daripada 2 jam kalau saya tidak silap. Jadi kami masih ada tempo lagi untuk bersiap-siap pada ketika itu sebenarnya. Saya sudah maksudkan dengan diri orang dalam 2 jam sebelum air itu turun di kawasan kami. Maknanya di kampung tuan yang terjejas truk lah, maknanya kawasan tuan itu seluruh di kampung kawasan tuan itu memang terjejas lah semua. Memang terjejas tuan. 100% tuan, semua terjejas Memang 100%. Bahkan dia punya kedalaman air itu arus pinggang. Rumah saya sendiri pun tidak dapat diselamatkan pada ketika itu. Saya mampu melihat. Patutlah tuan tidak dapat
bertindak dengan lebih jauh, contoh macam keluar daripada kawasan tuan, rupanya bayangkan kedalaman tu aras pinggang. Oi, kira dalam juga itu tuan. Agak teruk. Agak teruk pada ketika itulah. Dan dipahamkan masalah utama di situ apa tuan? Dalam keadaan banjir itu dari sudut makanan macam mana di kampung, mencukupi atau mungkin bekalan air kurang? Okey, dari segi sudut makanan kami pada musim banjir pada ketika itu musim banjir ini dalam 3 hari kami hanya bergantung harap dengan sumber yang ada. Okey. Dan selepas banjir pada ketika itu adalah bantuan daripada NGO. Saat ini kerajaan belum ada membuat bantuan lagi, tapi saya dipahamkan pihak kerajaan, dan saya berhubung dengan pemaju mukit di kawasan kami dalam masa terdekat adalah bantuan daripada pihak kerajaan. Dari sudut bantuan saya dipahamkan YB Kota Belud ada buat penghantaran bekalan air kah kalau tidak silap? Ya, ada buat agihan sumbangan air, tetapi itu selepas banjir pada ketika itu. Oh, selepas selepas. Berapa lama tuan? Berapa lama mengambil masa dia surut balik? Adakah sekarang ini masih lagi ada takungan air ke apakah atau sudah surut 100% nampak sudah itu tanah? Okey, di kawasan saya masih ada lagi takungan air. Lagi di halaman rumah saya ini sekarang, dan di kawasan yang agak tinggi sedikit nampak kelihatan sudah halaman rumah. Gitu. Ya. Kota Belud boleh sudah tuan pergi ke Pekan sekarang? Boleh. Saya baru berurusan di pejabat daerah, alhamdulillah boleh sudah dilalui boleh. Pada kecil atau berat. Sebenarnya di kampung itu tuan, kalau dia limpahan daripada air sungai bahkan di kawasan tuan itu. Bukankah ada, kalau saya tidak silap lah, kalau tidak silap ada tempatan sudah itu dibuat di sana? Ya betul, tapi sebenarnya air ini bermula daripada Sungai Kadamayan lah. Apabila struktur sungai dan parit tersumbat, jadi air terpaksa melimpah di sini. Dan pada ketika itu air pasang berlaku pada ketika, jadi berlaku di pertemuan di antara air pasang dengan air banjir. Jadi keadaan itu saya tengok, saya melihat pada situasi itu, saya melihat air banjir dan air sungai itu sentiasa berlawan. Bila berlaku pertemuan itu lebih kurang macam ombak baitu Iya betul. Dia jadi apa ini? Okey, dari sudut tuan, sekarang ini dari pemindahan ke tempat mangsa banjir ini masih lagi dibuka di tempat kita sekarang ini? Sekarang sudah 1 hari bulan. Okey, untuk di kawasan Kampung Lidut ini tidak ada pemindahan sebenarnya, ada di sekitar kampung yang terjadi stroke lah. Seperti di Malumbui masih ada pemindahan lagi berlaku, dan di pos lawatan tadi di pusat pemindahan masih ada lagi mangsa-mangsa banjir yang berada di sana. Belum dibenarkan pulang lah. Belum lagi macam di kawasan Tanggusi, di pos lawatan tadi masih lagi di arah pinggang airnya. Masih lagi tinggi. Masih hujan ke sana tuan atau macam mana keadaan sekarang? Sekarang ini cerah sudah, matahari pun nampak kelihatan. Dalam petang-petang tadi sekitar setengah jam hujan turun lagi, tapi sekejap saja. Jadi atas pandangan tuan lah, setelah lawatan SIM ke Kota Belud, jadi macam mana? Sebab saya dipahamkan SIM ada mengarahkan agar dipercepatkan, tidak perlu lagi dikaji. Sebab sudah berapa tahun dikaji sahaja Kota Belud ini. Daripada pemimpin lepas tidak tahulah, pemimpin sesudah, sebelum dan sesudah ini kita tidak tahu.
macam-macam idea cadangan yang diorang kemukakan. Jadi dari sudut masalah lawatan itu tuan ada hadir sekali ke atau macam mana? Waktu lawatan saya masih lagi di kawasan Depok, saya masih terperangkap pada ketika itu. Oh, okey. Masih lagi saya terperangkap. Tapi supalah saya tengok tindakan SIM kita, sebab jarang sebenarnya SIM ini turun ke Kota Belud Iya. jarang. Tapi alhamdulillah keprihatinan YB SIM kita, dia turun dan cuba memberi penyelesaian dengan cara mempercepatkan segala usaha, segala usaha Jadi secara personal tuan, secara pribadi daripada tuan, apa yang tuan nak harapkan sebenarnya untuk penyelesaian kepada masalah banjir ini? Sebab banyak dipahamkan banyak retorik bah. Penyelesaiannya kalau saya lah kan, kalau kita rujuk kenyataan Ketua Menteri Sabah, tidak perlu ada kajian, terus kita laksanakan. Tapi bagi saya kita perlukan kajian lagi. Sebab begini, tidak ada masalahnya kita buat mendalamkan sungai kiranya masih berlaku lagi lapangan-lapangan pasir dan menyebabkan pasir itu menjadi cetek. Gitu. Sepatutnya mana-mana agensi yang terlibat dalam pengurikan pasir itu seharusnya membuat satu gabian ke ini boleh menyebabkan, boleh mengurangkan hakisan tanah, dan harapan saya juga kepada komuniti kampung, mana-mana saja masyarakat kampung Kota Belud, pembuangan sampah itu perlulah kita kurangkan khususnya di kawasan sungai, dan perlu didisiplinkan diri agar risiko banjir ini dapat dikurangkan. Pelurapan hutan perlu juga, itu adalah salah satu daripada akibat berlakunya banjir ataupun yang kita mulai macam banjir lumpur. Maknanya bukan disajalah masalah betul juga lah secara tanah-tanah yang terakis tu di bawah akhirnya akan menjadi citik jugalah balikkan. Ya betul juga. Ya, itu salah satu dia akibat daripada berlakunya banjir. Pembuangan sampah, kita lihat segala parit kan banyak lapangan sampah. Jadi masyarakat Kota Belud perlulah kita disiplinkan. Janganlah membuang sampah dengan sewenang-wenangnya. Bukan begitu kan? Iyalah betul lah, perlu ada kesadaran, terutama dalam kebersihan lah. Memang setuju tuan. Perlu ada orang kata macam mana kalau bahasa modern-modernnya anjakan paradigma cara kita berfikir orang Kota Belud untuk terutama menjaga kebersihan kampung ataupun mungkin daerah kita. Ya betul. So far sekarang ini tuan macam mana? Yang tuan nampak jangkaan tuan lah, kita cuma mampu meramal lah. Okey. Ramalan tuan, adakah hujan akan berterusan atau macam mana di sana? Hujan berterusan setakat ini belum ada tanda-tanda lagi hujan akan berterusan, dan saya mengharapkan cuaca akan kembali normal. Dan kita berdoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar masyarakat Kota Belud ini dibawa di para kelasnya. Yalah, insyaAllah mudah-mudahan tuan, semoga semuanya selamat di sana, dan mengharapkan agar permasalahan ini cepat ditangani. Okey, tidak ada lagi, janganlah kita mohon, janganlah dipolitikkan lagi isu berkaitan macam ni. Ya, betul. Sebab bencana ini bukannya daripada manusia, daripada tangan manusia sendiri. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Iyalah, betul lah. Sebab kesian kita jika andai benar dan jika betul lah, kata-kata di luar itu menyatakan banyak, bukan tidak boleh diselesaikan, tapi masalahnya banyak birokrasi yang perlu dihadapi.
Malahan dipahamkan perebutan pun antara kontraktor-kontraktor untuk mendapatkan projek-projek di situ. Jadi kita pun tidak tahulah, yang paling penting pada saya masalah ini dapat diselesaikan. Soal orang kata pertelikan pendapat itu biasa pada saya di kalangan pemimpin. Setiap seorang pemimpin mesti ada cara dia, kan? Iya, betul Tuan. Macam Tuan ada cara dia bagaimana untuk orang kata menyelesaikan masalah ini. Tapi tahniahlah Tuan, tahniah atas usaha Tuan selama ini yang saya ikuti jugalah perkembangan Tuan. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab memberikan pendapat dan bersama-sama saya pada malam ini. Sebenarnya Tuan, benda ini saya rakam. Okey. Saya rakam untuk channel Pagari kita. Jadi dalam channel ini saya harap perkongsian ini insya-Allah yang lain kita akan terja kemudian. Bukan sahaja kita dengan Tuan. Saya terpanggil dengan Tuan sebab saya nampak nombor Tuan dulu, yang bila saya scroll telefon saya sebenarnya saya nampak nombor Tuan dulu. Itulah saya terja terus. Jadi okey Tuan. Ada apa-apa lagi ucapan Tuan untuk khususnya orang-orang kita, macam mana, ataupun ada pendapat Tuan kah yang Tuan nak sampaikan, ucapan kah demi untuk orang-orang, khususnya orang-orang tabloid lah, sebelum kita akhiri perbualan kita dalam telefon ini. Kata-kata terakhir saya kepada masyarakat tabloid agar berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dibawa lupa kurnianya dan apa yang berlaku pada ketika ini adalah bukan sebenarnya musibah, namun ini adalah satu ujian dan rahmat daripada Allah untuk menjadikan kita agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu dia Tuan. Okey Tuan. Jadi terima kasih Tuan sebab sudi meluangkan masa, minta maaf mengganggu malam-malam ini Tuan. Okey. Jadi doakan semoga semuanya selamat di sana Tuan. Okey? Okey, terima kasih Tuan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Tuan. Itulah tadi daripada Ketua Angkatan Budak Keadilan. Okey. Cabang Kota Belud, di mana secara jujurnya kita scroll tadi nampak umur dia. Jadi kita terus terjadi lah, kita tanya pendapat dia. Alhamdulillah lah, walaupun dia sendiri terlibat dalam musibah banjir. Bayangkan sampai takat pinggang dia kata. Jadi kalau takat pinggang ini saya rasa dalam. Okey. Bayangkan tidak dapat dilalui jentera berat misalnya dulu Tapi atas keprihatinan beliau juga terus mengambil beberapa langkah seperti mana dia kata tadi. Dia cuba dapatkan pelbagai bantuan, pelbagai dan saya sebenarnya agak tadi bila dia kata grup WhatsApp. Okey. Jadi ialah kita taklah orang kata sebab semua orang biasa pasal grup WhatsApp ini. Tapi sebagai seorang anak muda yang dia boleh wujudkan dalam di kampung beliau, mungkin juga inisiatif orang lain ataupun mungkin inisiatif daripada dia. Tapi satu kelebihan untuk kita menggunakan orang kata teknologi yang ada. Okey, contoh macam WhatsApp, cara cepat apa semua. Jadi maklumat tu sampai dengan segera. Cuma masalah yang kita faham daerah Kota Belud ni lah kawasan kampung. Kalau pekan saya rasa tidak ada masalah. Uji sekarang kalau saya tidak silap lah. Sebab dulu di bawah Menteri Komunikasi kan, saya dipahamkan banyak di upgrade lah kelajuan pasal internet. Cuma di kampung biasalah di kampung-kampung, khususnya di sekitar-sekitar setengah pedalaman ini. Jangan cerita pasal pedalaman lah. Yang dekat dengan pekan pun kadang-kadang mengalami gangguan.
Okey, dari sudut air bersih juga ya kita tahu sudah dibuat cara apa ni malah di kampung Tuan KMK tadi, okey, Tuan Ramjis tadi memang ada bekalan air, cuma dipahamkan tak kuatlah. Ada yang ada orang kata tak berapa kuatlah tekanan itu. Jadi pada saya satu perkongsian lah daripada daripada Ketua Angkatan Muda Keadilan, dan itu harapan beliau. Okey, betul lah mana kata jangan anggap ini satu musibah, tapi anggaplah ini satu rahmat, satu ujian daripada Allah, agar kita semua, khususnya tidak kiralah siapa, pemimpinkah, dipimpinkan, terpimpinkan, untuk berfikir bersama-sama. Okey, last yang saya nak sentuh daripada kesimpulan dari perbincangan tu, khususnya di mana-mana kita memahami, di mana-mana, bukan sahaja di Kota Belud. Kita bukan kata masyarakat Kota Belud pengotor, tidak, tetapi budaya itu untuk kita amalkan, kebersihan. Okey, kadang-kadang kita terjumpa juga banyak sampah, okey, hanyut di sungai, itu biasa di mana-mana pun. Tadi di Semenanjung pun selalu kita jumpa benda-benda macam tu. Jadi pada saya last untuk sebelum saya mengakhiri video live malam ni, jadi kita berdoalah semoga warga Kota Belud semua berada dalam keadaan selamat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah di live yang akan datang. Assalamualaikum sekali lagi. Saya doakan semoga semuanya selamat dan berbahagia selalu. Bye.